We interrupt our program to bring you this important message. Dan bersama kita lagi. Sama kita lagi di dalam dalam podcast podcast. macam biasa. Sehat ke semua orang? Alhamdulillah sihat. Semua dah vaksin semua orang kat luar tu. Jangan lupa menjalankan tanggungjawab anda. Janganlah jadi orang meripik. 90%. Janganlah jadi orang meripik. Kawan saya ni nak balik kampung ni. Tolonglah kan. Lagi cepat kita jalankan tanggungjawab kita, lagi cepatlah. Ya tu. Member lama ni. Kesian kan? Ni. Tu kan. Kesian tu. Ni aku rasa lagi lama pada PKP yang first tu kan. Kalau kita nak kirakan lagi lama kita punya masa kita duduk dekat dalam PKP daripada compared to the last year one kan. So semua, I think so. Tapi for me, aku still rasa the longest one will be the first one. Because itu je lah time yang semua orang betul-betul duduk rumah. Ya tu. Sebab dia kekok dia macam benda ni nak orang kata apa, dia nak benda tu berhenti. So semua orang pun macam nak obey to the rules kan. So macam sekarang orang dah tahu dia punya trick, not to say trick the way to get around with it So everyone pun dah tak sabar-sabar nak keluar. Macam itu hari dia orang announce yang pelancongan dah boleh on balik kan dekat certain states dan certain tempat macam Langkawi kan, Redang kan, kita boleh interstate dalam state punya pelancongan. So aku tengok memang fully book tu. Avani Sepang fully book. Lepas tu yang dekat Langkawi tu apatah lagi kan, flight tiket RM70 pergi balik, orang dah macam pergi beli tiket bas nak balik Kuantan je gitu kan. Macam semua orang tak sabar-sabar. Itu kira ada dia punya measurement tau, dia punya control measures dia dekat situ tau. So at least if you want to book that holiday package tu, if I'm not mistaken, it has to be under license punya agent for tourism kan. Agent. Saya cerita itulah bro, ni aku duduk rawang ni tau. Hari tu dekat belakang ni kan, dekat Templar tu. Orang kan dah start ni keluar kan. Tak sampai je balik tu kan, gambar dah start masuk dalam tu. Astaghfirullahalazim. Asal? Ramai dekat diorang beriadah. So actually kalau diikutkan, kalau macam kau kata kalau we follow all the rules kan dengan the correct agents and then kita follow the correct SOP, aku rasa boleh je pelancongan ni on balik slowly kan dengan correct safety measures As someone who is pro staying at home, aku memang nak duduk rumah, aku tak nak keluar. But then again, this time around starting this week pun aku memang dah keluar kerja and everything. Nak kena jaga betul-betul lah. Time is very very tight and everything needs to move kan. So tak nak kena keluar juga. Just the problem is that aku prefer keluar to one place and then balik terus. Keluar to one place and balik terus rather than going on into other punya appointments and everything kan. Tapi good thing is that the all the economies are opening up, growing again. Itu yang kita nak sebab aku pun tak tahan tu stay at home for too long. Not really tak tahan lah. You know what I mean, if you work at home and kadang macam kau punya stress tu dia macam kumpul. So staycation aku rasa would be a ideal thing for us in KL ni kan. Macam kita bertuah duduk kat Lembah Kelang ni, macam benda-benda pun dekat and hotels pun ada kan. So idea of staycation ni memang dah lama lah, hingga kat belakang kepala otak aku Cerita dia itulah, kalau anda kata ni semua lepas ni dah buka balik, aku tunggu mak aku punya hotel open je ni. Mak aku punya hotel open balik. Mak aku cuti ambil satu bilik ke tu kan balik. So the thing is, aku rasa this is my priority lah. Aku memang just nak check in and I want to enjoy that breakfast. Betul. Kata pasal apa tak? Pasal dulu kau tak mampu tau. No. Sebab kau tengok, contohlah kau tengok Shangri-La kan. To stay there for like 400 per night. Time tu belum ada COVID. Walaupun kau nak staycation, kau mesti fikir 2-3 kali tau. Sekarang kalau kau pergi Agoda ke apa, Shangri-La macam hotel 3 star je harga dia tu. If you kena ada tarikh yang tepat Kau tak boleh nak refer kat aku dengan Melo. Engkau tu 305. 305 ni dia bila lama tak belanja, lama tak keluar kan duduk rumah. So duit tu yang RM50,000 tu semua tu tak terbelanja. Kau. Tak. Itu yang boleh staycation.
Nak Kau ingat merasa. aku mampu staycation RM400? Nak Bro, merasa. Nak merasa. Ini bos besar tau yang sign benda semua ni. Aku tumpang gembira je. Tahu. Tu lah. Tak, pada aku nak merasa lah. Tu yang dalam topik kita hari ni kita nak bincangkan pasal apa benda-benda, I mean hotels lah in particular. Macam pada korang kan, what things yang korang consider sebelum korang book a hotel? I mean tolak ke tepi lah yang all the name branded punya hotel ke apa ke, tolak ke tepi. Ini ciri-ciri korang yang korang akan tengok apa kat hotel tu yang buat korang interested lah nak stay at the hotel. Macam Non. Bagi belum. Tu lah. Yeah, it depends on a lot of things lah sebenarnya. For people macam aku memang ever since aku bekerja, this is pre-COVID lah, bekerja dan ada duit yang maknanya kerja pun dah berpengalaman, so gaji pun dah naik sikit, benda semua, so ada allocation untuk liburan tu macam lebih sikit kan. So apa aku buat personally yang aku tak macam mana, yang aku tak spend dengan orang lain. Ya, single pun dah lama. So dia macam bagi hint je Non, single pun dah lama kan. Dia dah tak ada istilah macam kalau tak aku kena ketepikan duit sebab weekend nak keluar dengan Oh, friend. faham. Yap. Benda-benda macam gitu. Lepas tu yalah banyak benda lah yang kau tak boleh buat untuk diri kau sendiri. Kan? So ever since dah single and duit ada sikit lah untuk ada sikit lah untuk orang single memang okey sangat-sangat. Aku suka macam take one weekend, especially lepas gaji tu, and then just pergi staycation on my own, seorang-seorang. Serius lah? So what I would kau pernah buat ke? Shit. Memang aku buat benda tu. Really? Pre-COVID memang aku buat benda tu. So what I would Nice. do is just look up for hotels around KL ataupun Selangor. Okay. Lepas aku tengok macam okay, this one is nice, macam tempat ni okay, benda semua. So there are macam bucket lists of hotels yang memang aku nak try explore and pergi. And ada juga like macam hotel-hotel yang macam aku terdiscover while I'm looking at hotel rates. Faham. Benda macam tu lah. So the goal is always to go for the macam the big names apa benda ni semua kan. Okay. But then dia ada juga the hidden gems. Betul. Yang kau akan Accounted accounter tau. So aku memang feeling hotel reviewer. Aku memang feeling hotel reviewer. Tak ada vlog ke? Masuk coffee house pakai spek tak? Welcome back to my show lah. Aku tak level as whole level tu lagi lah. Okay. So, aku tak level as whole pakai spek masuk coffee house lagi lah. Siapa yang masuk coffee house tu? Orang ni You oysters. I like lemon on my fresh oysters. Kan dia macam tu. So benda tu aku tak buat lagi. But then tu lah, I like to experience kenapa aku suka pergi seorang-seorang tu. And aku tak kisah orang pergi seorang-seorang because aku memang suka gila babi tidur hotel. So when I want to stay at the hotel, so contohnya kalau macam aku pergi dengan kawan-kawan ke, dengan family ke, apa benda, it's always for an occasion kan. Yep, betul. Macam kau pergi sebab kau nak bercuti, sebab kau nak berjalan, apa benda apa semua. So hotel is technically a place where kau just pergi, letak kepala, tidur, lepas tu bangun, siap-siap, keluar. So tempat tu macam kau singgah belah macam tu je tau. Aku pula orang yang every time bila dah masuk dalam bilik hotel, aku tak nak keluar. Aku nak ada kat dalam bilik hotel tu je, ataupun experience the hotel itself. Faham? Macam tu. So I'm only able to do that when I'm alone. Betul? Betul. So aku akan book 2 malam, 1 malam atau 2 malam, but the best one would be 2 malam lah. So the first day yang aku datang tu, aku akan acap-acap tourist lah. Acap-acap tourist. Tapi tak ke mana pun dalam hotel. Yelah, faham lah. Itu cakap
So aku akan tengok all the facilities yang dia ada, apa benda apa semua, and then I'll try the room service, ada macam apa, ada sauna ke, ada apa benda ke apa. So aku akan pergi semua. Oh, On the really? first night tu aku Rajin akan ni. explore. Tengok Ah. satu-satu, tapi dekat dalam hotel tu sahaja. Faham? Dia kiranya apa, dia sama macam dia comparison to going to a country club lah in America. Betul lah. betul. Betul. Kau nak merasa Betul. semua So, dia punya function lah. Okay. So dia macam contoh yang kau cakap tadi, Shangri-La 450 semalam ataupun 500 semalam kan. Nak benda tu memang nampak hefty gila babi. It's a Betul. hefty price tag. It's because people go to hotel, dia orang tak experience the hotel. Kalau kau pergi hotel and kau experience benda tu betul-betul, and then kau Sedap layan lah. semua benda yang ada kat situ, 500 tu berbaloi. Betul. 500 tu sangat-sangat berbaloi. Jadi Betul. kalau kau pergi hotel-hotel yang besar-besar benda ni semua, you would have all these macam lounge, dia punya musician memang best. Kau boleh duduk dekat lounge tu just layan lagu and have a nice cup of tea ke coffee ke apa benda, and then dinner, breakfast apa benda semua. So you get penting. to kan, kalau kata kau pergi pool pun, kau pergi pool macam James Bond pergi pool tau. Kan, dengan seorang-seorang je pergi macam tu. Macam tu. Lepas tu dekat dalam bilik memang bathrobe je lah, memanjang. Asyik. Maknanya buat kopi kelenting kan. Kopi minum. Lepas tu buka TV, acah-acah turn into, kan dia punya TV channel kan very limited kan. So kadang-kadang dia ada macam that Nasdaq punya news lah apa benda. Macam turn that on sekejap, lepas tu macam Faham. kan, sip. Lepas tu tiba-tiba last time. bukan, kau punya pintu pula macam tiba-tiba ada bunyi macam macam tu kan. Morning paper. It's the morning paper. So baru bangun, ambil morning paper. Baca morning paper macam so benda tu feeling macam itu aku suka. Faham? Dan benda tu dengan orang lain aku tak boleh buat, sebab apa, orang lain tak nak buat macam tu. So that is what I would do lah every time, macam every month aku akan buat benda tu sekali. Just for myself, for my own pleasure apa benda semua, and benda tu memang bila aku cerita kat orang selalu cakap benda tu macam sad lah. It's sad for you to do that. Tapi tak sangat the feeling of kau kepuasan dekat lah. hotel, Betul. you have nothing else to do but to just enjoy the air conditioned room, sitting in your bathrobe. Lepas tu kau order room service, lepas tu makanan semua datang berhidang, lepas tu kau buka, kau makan, tengok TV, sedap pula. relax. Memang otak kau memang lapang tau bila kau buat benda macam gitu. So it is something yang memang aku sangat-sangat suka buat. So sebenarnya aku tak menjawab soalan lagi. So bila apa benda yang aku look at the hotel semua benda semua, the first thing I would ask myself is apa benda yang aku nak buat bila aku pergi hotel. Is it aku just memang nak masuk jadikan macam gua, tidur sampai aku dah tak boleh tidur dah lagi baru aku bangun, ataupun I actually want to experience the hotel macam tu, because ada certain months yang macam aku memang flat out drain je with my work and apa benda semua kan. So aku just nak like get a hotel and then just tidur, like shut myself off, tidur je kan. But ada juga moments yang bila by the time gaji dah ada and the allocation for tidur hotel tu ada, so kadang-kadang aku ada feeling macam nak I feel like macam getting that hotel experience macam tu. So kalau macam itu barulah I will look for hotels yang with a lot of macam facilities ataupun services yang they provide kan. Aku sebenarnya belum try lagi because benda ni tak semua hotel ada. Dia orang ada buat macam in-room massage, kan? Boleh panggil masseuse, urut, lepas tu boleh kan. So benda-benda macam tu semua aku belum dapat try lagi. So hopefully soon. So any recommendation tak based on yang kau punya pengalaman kau melepak dekat hotel-hotel tu for single traveller? I mean one of the bukanlah one of the best yang kau recommend nak kat KL. Which hotel will you pick lah? It doesn't have to be one. It depends. Sebenarnya it depends on what you want. But aku selalunya bila aku pergi pengalaman? tu
bila aku pergi tu selalunya aku pergi with the mindset of macam kalau aku pergi dengan family aku macam mana. Macam tu tau. Ataupun pergi macam yalah, usually you go with your family, Betul. you go with your friends apa semua kan macam gitu. So apa benda the necessity yang selalunya kita perlukan dekat dalam apa bilik hotel tu ke ataupun dekat hotel tu sendiri, it differs kan. So aku rasa one of the macam mana nak cakap I don't know, hidden gems juga. Hidden gems juga yang aku rasa hotel ni it's very convenient, satu. Dua, surprisingly everything is in the room, is provided in the room. Lepas tu lagi satu, it's a decent room pada aku. It's spacious apa benda semua. Hotel tu is the Gardens. Kalau kata the Gardens is next to Mid Valley punya mall. Kan ada the Gardens Mall tu. Oh, okay. So it's next to it. So the Gardens ni dia ada the Gardens Mall dan Residence. Lepas tu ada hotel. I see. Aku tak tahu dulu ada hotel. So it's the hotel Residence macam tu So dia ada macam ada sekali tu aku pergi the room tu dipanggil apa benda, it's a residence one room kalau tak silap aku, residence one room kalau tak silap aku nama bilik tu. So dia macam apartment, kau masuk lepas tu ruang tamu, lepas tu ada dapur, ada balcony, ada balcony, lepas tu ada satu bilik. Okay, kenapa aku cakap benda tu macam tu, satu the convenience tu memang out of this world lah pada aku, especially if you apa kalau macam, sebab aku selalu bayangkan family aku datang sini and tidur situ dengan aku. So kalau diorang datang daripada JB, diorang park kat bawah hotel tu, park je dekat bawah tu, kau naik atas terus memang terus bilik. Lepas tu kalau kata kau nak cari makan ke, nak jalan-jalan ke apa benda apa semua, memang mall kau ada dekat Gardens, kau boleh walk. You can walk straight into Mid Valley Mall juga pada masa yang sama. So makanan apa benda semua memang tak ada tinggal rajin tak rajin je lah. Ya betul, kau rajin tak rajin je, ataupun kau nak turun tak nak turun je. Betul. Itu je. So in terms of benda-benda tu semuanya ada, kau tak payah keluar daripada apa kereta kau dah park bawah tu, biar je sampai dah check out. Faham. Pergi mana-mana apa semua kau boleh jalan kaki je, memang walking distance sahaja. Tu satu. Lepas tu bilik dia tu, for the price yang aku dapat masa tu, because yalah the prices change kan, kau tak tahu the real price berapa sebenarnya, so it changes with all these offers kat Agoda apa benda ni semua. So bilik dia tu kata ada dapur, ada dapur, api dapur, oven untuk kau bake, ada microwave oven, and then ada heater, fridge with premium apa benda tu semua ada. Lepas tu sink dia memang it's a proper sink with tempat letak to dry off your apa pinggan apa benda apa semua. Yes, dish punya tempat letak tu kan. Benda tu semua ada. So usually hotels they all just provide sink macam itu kan. But this one apa benda semua memang ada. They have a tabletop where you can macam it's like a counter, like an island gitu yang connected to the sink. So dekat situ you can actually sit and have your dinner, have your meal apa benda semua properly dekat situ. And then TV memang besar gila babi. TV tak ada lagi gila babi, besar, TV besar like macam 40 inch TV macam tu. Satu 40 ke 50 inch macam tu, satu dekat ruang tamu, satu lagi dekat dalam bilik. And mewah then balcony dia mewah balcony dia memang besar, spacious and private. It's a very private balcony. Kau memang literally nampak apa yang dekat depan kau je, macam kat kiri kanan kau ni menghadap, tak ada macam jiran sebelah menyebelah ke apa benda. Dia menghadap bangunan bangsa. All those tall buildings kat situ. Yes. Dia menghadap bangsa. Dia menghadap kat situ lah tu semua. Should be nice lah. Aku lupa dia menghadap bangunan apa benda. But then memang all these tall buildings lah yang kau menghadap kat depan ni. Faham. Lepas tu bilik
air dia okay, bilik air dia ni lagi satu, toilet ni pun aku suka because apa, tempat jamban dia is separated from tempat kau mandi. Okay. Yeah, dia separated. So kalau macam kau nak terberak sangat-sangat, orang tengah mandi, kau boleh Okay. masuk berak. Tak payah tunggu orang habis mandi baru kau boleh masuk berak. Kau faham tak? Okay. So dia tak mengganggu benda tu. It's two separate rooms. Lepas tu it's very spacious juga. Ada macam tempat jamban dia tu. Lepas tu ada macam tempat orang boleh baringkan baby untuk tukar lampin benda apa semua dekat tempat toilet jamban dia tu tau. Mahal tak? Apa dia? Dia punya price time tu berapa? For the facilities yang dalam bilik yang kau dapat tu macam tak sampai 300. Tak sampai 300. Ngam lu. Ya, Semua dapat 200 gitu something je. Lepas tu tempat mandi dia pun ini pun best. Dia punya shower bukan dekat dalam bathtub. Kan selalunya bathtub lepas tu shower pun kau kat situ juga. So bathtub asing, shower asing. Lepas tu shower dia pun ada 2 shower head. Satu yang shower yang kau boleh cabut tu, satu lagi yang the rain tu yang rain apa? shower Rain shower tu kan. Itu. So memang berbaloi best lah. Berbaloi lah. Berbaloi sangat tempat tu memang berbaloi sangat-sangat lah. It's really nice. Lepas tu sebab aku suka sangat stay dekat situ. I like the feeling that it gives me. Aku even request for a late checkout pun okay je, macam tak ada masalah. Macam is it okay kalau nak late checkout? Okay, boleh if you want it to, semua tak ada masalah. Dan dah late checkout tu pun aku late juga lagi nak checkout. Tak ada orang call, tak ada orang apa. Aku turun bawah, macam nothing. Semua orang baik kat situ. So macam tu yang kau nak it's really nice. Betul. Ya, aku faham. Bila kau spend that kind of money, that much, and then that kind of service yang you get, tu macam satisfaction lah kan untuk diri kau sendiri. Betul aku faham. Yeah, so itu yang kita nak. It's very nice. Lepas tu macam aku masa tu bawa laptop pun there's a proper working space tau. Dia ada sediakan desk untuk kau tidur dengan an office chair apa benda semua. So memang nice lah. Kau buat aku nak kau nak buat aku macam nak book juga ada hotel ni. So dah lama tak pergi kan. Memang dah lama tak pergi. Okay, sebelum aku rasa aku nak cerita a different part of hotels but then kita start dengan Non dulu lah. Selepas Lo dah bagi tahu dah apa yang dia nak dalam hotel tu, apa yang dia rasa buatkan dia puas hati dengan hotel tu. Non, hang cerita apa yang hang nak share pasal hotel ni? Kita buka gitu. Aku dari muka kau aku tahu mesti ada benda-benda yang kau nak share pasal hotel ni. Non mak dia hotelier. So dia punya experience with hotels is different, bro. Aku memang daripada kecil mak aku lah single mother kan. So every time she has to go and she manages all these properties out in blah Pantai Timur, sometimes Southern. Depends lah what year when she was attached lah. So usually dia akan manage all these properties or hotels that's outside of KL. So dia just akan buat a KL office and then she'll be based here unless the owners requested her to go to that resort or whatever it is that lah. So throughout the years growing up tu memang kalau anda kata mak aku memang nak kena pindah, so kita akan ikut lah. Tapi kita tak pernah pindah lama. It will be like something macam seminggu we go there for a few days or probably a few weeks, lepas tu akan balik. And then probably mak aku akan fly there and then we will stay back here in KL and then mak aku buat kerja and then dia datang balik. Faham. It wasn't too bad lah in that sense lah because we followed her basically on almost every property that she managed. So kita orang faham dari kecil kerja dia macam mana. And dari kecil-kecil lagi mak aku memang dia dah menggelumangkan aku dengan adik aku dengan kerja di hotel. Faham. Dalam hotel ni lah. So ni budak-budak kecil yang tak tahu apa, mak aku bagi tolong check ni. Tanda kalau betul, check ni tanda kalau betul. Tak perlu tengok captain's order lah. So benda tu, we understand the whole thing. And then after that, lepas habis sekolah pun, the first job pun hotel juga. Kan, adik aku hotel, aku first kat NST lah. Tapi lepas tu pun in between that pun ada kerja hotel juga and whatnot. Lepas aku habis college pun sama juga, hotel juga. So in that sense, aku memang seronok lah pergi resort, pergi tengok hotel semua ni lah. Because you need to understand everything lah.
Lepas tu pula because of the Non and adik dia memang totally immersed in the hotel punya setup tu. Okay. Yes. Punya world tu kan. Dia orang memang betul-betul immersed ini. Ah. Satu, you're not only looking at the kira macam kalau kita ni we're just looking at the surface kan. Aku faham pasal kau. So non ni dengan adik dia macam dapat like to know the inner workings juga Yes. of Dia hotel. mak aku punya advice daripada dulu is that whenever we follow her wherever she wants to go or she needs to go to, Okay. right? If it's work, we need to behave. Itu sahaja. Okay. So if it's a working setting, so that means every hotel that we go to, we are behaving. Kita orang senyap, kita orang tak ada bising-bising, tak ada kejar-kejar, tak ada joget ni menangis, benda semua tak ada. Okay. No bullshit, tak ada. But then in return, you know, this properties yang aku manage ni, we get the privileges lah, macam tu lah. Yelah. For my mom lah. Faham. You know, it goes under either under her sekali ledger lah, ataupun the first owner kan. Kan. So, Ah. in that sense, macam Melo cakap tu, ini bukan anak toke hotel ke apa, tak. It's totally different. Ini bukan aku datang dengan mak aku kat lounge waktu aku kena milkshake satu sah, pergi dekat piano jadi apa, jadi bookkeeper kejap kan, main nyanyi sekali penuh, tak. Memang kontrol safety, memang kita orang jaga ethics tapi in that sense because we know the back office masa kita kecil dulu kan, kita tahu the back office, we know how the sales team works, you know, we know top down from the owners to the staff and everything. Kita semua memang rapat yang baik dengan makcik-makcik, aunty uncle, benda semua ni kan. Okay. And then lepas tu pula start kerja hotel. So the growing out tu, checking in, checking out tu memang benda-benda yang biasa. So mak aku memang ajar lah dari kecil lah. Kalau pergi inspection, what to look for, tengok ni, mana boleh sembunyi, mana macam tu. So from small aku dah tahu benda-benda macam tu. So mak aku pula, dia cakap dengan aku, whatever you do, okay, after you finish or you graduate, do not work in hotel. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. It's because of the stress. It's because of a lot of things lah. Benda tu memang high pressure lah. Yeah. So nak buat macam mana? Kerja juga hotel kan. Adik aku pun dah hentam hotel, aku pun dah hentam hotel. So dah merasa now this time around ini memang kerja aku. Memang periuk nasi aku. Bila aku start masuk kerja hotel. Okay. The first time aku masuk hotel tu, so I did makom. So first hand I get to experience and also understand how everything works now from a new perspective, from an adult's eyes lah. And you're working there, you're part of the organization and you see how it works. Yeah, because all this while kau suka sebab environment apa tau, because whatever hotels yang mak aku manage, dia punya hospitality tu, that's the word, hospitality. So if I go, I want to make sure I experience that hospitality, and I also want to make sure that siapa-siapa guest yang masuk dalam hotel yang aku tengah kerja tu pun experience the same hospitality that I would like to experience. Faham. So in that sense, so that's why you're paying number one is for hospitality. That's why hotels have got ratings and whatnot. Okay, everyone has to be very, very nice to you, kena very, very accommodating and whatnot. So the experience itself too is very, very important. Aku bukannya jenis macam very, very demanding ke apa, tak tau. Tapi if let's say I walk into a hotel room and I see something wrong, dia dah potong lah. Sebab from before the standards tu has already been set kan, macam tu kan. Faham. So in that sense tu, kerja hotel, is definitely one thing that I'm always looking forward to. Going to the hotels lah. And then bila lepak hotel tu, definitely the best thing about hotel is makan lah, cerita dia bro. Yeah. Nasi goreng premium, ada sate lah. Tak ada nasi goreng premium. Dia apa ni, bila check in, I'm not sure about, not all hotels have this lah, but most high level hotels memang, atau high profile hotels memang ada. You have the coffee house and then you have a premier lounge which is separate, extra. Yeah. So coffee house is coffee house, and then you have your premier lounge, and then certain other hotels have got numerous restaurant outlets yang dia manage. Okay. Aku kalau kalau hotel tu ada tiga restoran ke 7 restoran ke 8 restoran ke, aku nak pergi semua. Kau nak try lah. You know, especially if it's a well known hotel. Okay. Especially if the standards there are high. Yeah. Because
benda ni bukan masak tepi jalan tau. Ya, faham. Ini Mi ama. yeah, it's cooked it is cooked like you know how a normal thing is cooked, tapi at the same time these are Yeah. people with experience who are heading the kitchen Hmm. tau. Yeah. This is not something that you can get every day. So benda tu tak sedap, dia memang confirm sedap. Hmm. Dia memang Faham. confirm sedap. Faham. Yeah. Hmm. Kau makan breakfast yang sama pun dekat coffee house tapi kau makan Yeah. dalam Premier Lounge, rasa dia sedap. Saya lah faham, aku faham. Sebab kat coffee house dia main lagu, kat coffee house mungkin dia main lagu apa John Mayer atau mungkin dia main lagu apa Jason Mraz. Tapi dalam Premier Lounge dia main jazz. Sambil makan omelette tu lah. Waktu yang- orang Ni datang kan. Sambil yang- sambil makan omelette sambil macam ni. Yang kau tak tahu order, yang kau tunjuk pakai mulut tu kan. Saya nak satu tu, I want kau tak sempat bangun pun sel. I want coffee or tea. Like that lah. Okay. Ada pernah sekali ni dekat Terengganu tau. Mak aku tengah manage this one resort. Okay. So kita macam biasa lah, pergi sana, behave, pergi swimming petang, waktu malam ke esok ke bedal, apa chicken wing, 2 dozen benda semua dalam bilik kan. 2 dozen. So lepas the first night kita orang sampai situ, kita tidur kat situ, kita orang dah pernah pergi kat property tu banyak kali dah pun before that. Tapi there was this new staff yang baru masuk kerja, so dia tak kenal kita orang siapa. So everyone else around the property semua kenal kita orang siapa. So anak mem lah, bukan okay pun, tapi mak aku kerja kat situ kan. So kita orang at the next morning tu kita orang pergi makan breakfast. So breakfast memang definitely the highlight of the day lah. Memang aku dengan adik aku dengan mak aku memang breakfast lah. Looking forward lah. Makanan pagi ni is different lah. So dah waktu mak aku cakap okay, I have to go for briefing, you all makan dulu nanti I come back later. So aku dengan adik aku pergi ambil makanan. Alright. Makanan tu kita duduk. Waktu kita duduk, waktu yang staff baru ni datang. Dia datang sebab aku angkat tangan lah sebab nak order Milo kan. Sebab aku dengan adik aku suka Milo. So lepas tu dia datang, ya dek nak apa kan? Lepas tu cakap dia, kak minta Milo boleh tak 1 jug? Yang tu aku minta 1 jug tau. Lepas tu cakap, oh pagi tak boleh order Milo, cakap macam tu. Lepas tu cakap, lepas tu aku dengan adik aku duduk pada dia, tak boleh order Milo? Cakap, tak boleh order Milo, tak boleh. Cakap, tak boleh. Okey lah, tak apalah, kau tak boleh, tak apalah. So dia pun belah. Lepas tu aku dengan adik aku macam, kenapa tak boleh order Milo? At least adik aku babi. Adik aku memang about to rat her out lah, like pronto lah kan. Tapi sebelum benda tu dah jadi, lagi seorang apa yang hostess tu datang, yang betul-betul kenal kita orang dah kerja lama kat situ, datang waktu dia terus tanya, kenapa tak minum Milo? Dia tanya, kenapa tak minum Milo? Dia tanya sebab dia tahu kita orang akan order Milo kan. Cakap tak tahu, kat tadi tu dia cakap tak boleh order Milo. Bukan salah dia juga. Okey, dia bangun, lepas tu dia pergi kat staff baru tu. Lepas tu dia bisik kat dia staff baru tu. Bisik. Lepas tu tiba-tiba orang yang cakap tak boleh order tu kan, dia terus Kau lain kali pakai name tag kan, Non? Kenal budak-budak kecil. Nak mem, betul. Nak mem. Dia bukannya aku pergi around the hotel tu selling my mom's name ke apa, tak. Kita orang tak nak. Kalau kita orang kau boleh, kita orang tak nak tahu pun kita orang ni siapa. Kita orang just nak sebab tu dia terkincit tiba-tiba kau minta Milo, dia tak kenal kau kan. It is the ultimate opportunity for a kid. Kau kena faham tau. Mak kau kerja hotel, and then hotel yang dia jaga kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, but then there's always activities to do. And belas siang time kau ikut mak kau pergi kerja, mak kau tak ada. Mak kau cakap buatlah apa benda nak buat. You have the whole property to run around and explore tu. And kau boleh buat benda je yang kau nak. Kan? So kau just nak buat benda dengan sometimes inspired and what not. Kan? So benda macam tu, itulah. So aku try not to follow mak aku ke hotel as much kan, ke tempat kerja dia, supaya orang tak ingat aku ni siapa. Kan? Nanti kan betul. Kalau adik aku kalau anda kata kau ke tempat kerja mak aku yang mana ni kan, siapa semua yang kenal adik aku, semua datang tahu adik aku nak ambil mak aku kan. Dia valet tu dia dah buka terus lah. Dia nampak dia. Of course lah. Anak apa lu? Anak mem. Aku suka treatment. Aku tak nak orang buka valet untuk aku. Lagi-lagi kat tempat kerja mak aku. What the fuck lu buat benda. Aku rasa macam benda tu is like a misuse of power or something lah. It's nothing. It's just a parking spot. But no lah, I'd rather pay the ticket lah kan.
So macam aku bila aku sampai kan, sometimes Hmm. aku fikir juga dia ni ingat ke tak aku ni kan. Aku ni anak mak aku betul ingat ke tak ingat. Ah, Sebab kalau Elisa ni memang dia dah tahan dari jauh, dia dah buka kon lah paling depan. untuk kau? So kan. Adik aku pula bawa kereta i10 dulu kan. Hyundai yang kecil Hyundai, kan, yang macam begitu kan. tahu. Kan. So benda tu kadang-kadang value sebelah Ferrari, kadang-kadang value sebelah Aston Martin. So benda tu agak comel lah aku tengok. Okey Kan. lah. Startup lah, So startup. bila dia bila aku sampai tu lalu aku tengok dia ni ingat ke tak siapa ni, kenal ke tak siapa. So bila jadi macam tu dia tak ingat, so aku masuk parking. So masuk parking aku jalan ke depan. So aku jalan ke depan, so mak aku pun jumpa aku kat luar naik sokok. Kan. So aku jumpa mak aku kat depan. Lepas tu mak aku dah sampai, aku nampak dari jauh ni dia dah tegur dengan mak aku dah, "Ma'am, ni bawa mak aku bawa kan dia." Mak Tu kau mak aku perkenalkan bawa lah. masuk. Tak ada perkenalkan. Aku memang dah cakap sama aku dah. Cakap Oh, tak jangan payah lah. nak kenalkan Okey. dengan semua orang dekat dia punya hotel ke apa semua tak payah. Kan. If let's say andai kata if terjumpa then I would introduce myself. Itu saja. I see. Tak payahlah sampai semua staff nak bagi tahu aku ni anak kau benda. Come on lah. Kan. Aku ni I mean my own world at times tau. Of So course bila lah, aku nak explore tu, aku tak kau nak nak orang sendiri. pay attention dekat aku Aku pun tau. Aku faham. tak suka. Tahu, aku tak suka lah. Dia orang akan fikir macam come on lah, just leave me alone lah in that sense lah. So dia tak ingat. Sampailah mak aku jalan dengan aku, kita orang cucuk rokok. Dah cucuk rokok, baru dia datang macam, abang, anak kau memang ada dia macam, Tak ada kembang tu. tak ada. Kau tak payah nak mak kereta aku, tak payah nak lain apa benda tu, tak ada apa semua. Tapi if I was checking in, it is a different story. Yelah, sendiri lah. If I am checking in, it is a different story. Kalau aku check in, kalau aku nak valet, aku valet. Itu saja. Aku ambil lah kereta aku parking kereta aku. Kalau andai kata aku nak parking sini, aku parking sini. It depends lah. Tengoklah mood dengan feel macam mana. Mana tempat kau nak pergi. Kan? So actually, topik malam ni is perfect sebab apa tau? Sebab kau punya perspektif tu, kau punya view tu daripada orang yang dah merasai dunia hotel daripada kecil sebab mak kau bekerja dekat dunia hotel ni kan. And then Melo bagi kita view daripada orang yang suka tidur hotel, tak kisahlah staycation ke apa. Dan aku rasa aku punya view aku boleh share sebab macam korang selalu cakap kan, aku mesti 305 kan pasal aku punya kerja. So aku rasa aku punya view tu dari aku punya pekerjaan lah. And all the hotels yang aku kena tempuh sepanjang aku bekerja tu kan, banyak gila the hotel yang ada bad dan good dia. So macam I think this is a good view. I mean good topic. I'm sure you experience. I'm sure you've experienced shitty shit. Shitty shit, bro. Aku experience this shitty shit. Aku rasa lebih banyak daripada aku experience a good thing at hotel. Tapi aku betul lah pasal pekerjaan aku dapat travel the world and actually rasa all the hotels lah daripada yang dekat Malaysia yang you know the small motels yang okay, and then small motels yang dari luar nampak okay tapi dalam macam you know macam Sun Inn tu semua kan, and kau pay for that much tetapi kau dapat begitu kan. Macam kau faham tak dia bagi towel yang bunga-bunga tu, kalau kau pernah dia towel dia colour pink atau colour biru, hijau tu kan, yang bunga-bunga tu itu dia dia bagi kau depan counter, dia bagi kau kat depan counter kan. Dia Maiden starter pack kau panggil dia. Yes. Aku dah merasai lah daripada yang ada kepala pipe dia siap bagi gayung tu ke semewah-mewahannya lah. So aku nak cerita kalau aku punya view pula yang aku takkan dapat lupakan masa aku kat Philippines. Kita orang buat MTV World Stage. So kita orang yang duduk hotel tu kita rasmikan. Dia baru buka hotel tu. Dia punya soft launch is a week after we left lah. Macam kita belah dia orang soft launch lah. Maksudnya kita rasmikan hotel tu. 305 launching hotel bro. Gila kau landing dia launch dulu. Landing dia launch dulu. Orang soft launch dia datang dia hard launch. Aku kira macam tak ada orang pun tidur hotel tu. Hotel tu baru buka kat Philippines and then all the pekerja tu baru lah macam fresh graduate semua. So we all datang, crew from Singapore, crew from Malaysia semua datang dalam 200 orang masuk lobby pakai spek hitam tak? Of course. Kita crew mah. Itu aku nak tahu. Pakai spek hitam. Itu je aku nak tahu. Bucket hat and baju hitam. Kau cakap seluar pendek kargo tu lah. Tu takkan lepas lah. Lepas tu jangan cerita semua benda dalam hotel tu baru. Even the restaurant, the coffee house pun tak buka lagi. So we are
bukan force lah, we are asked to go out and eat lah. So tak ada hal lah. So dia bagi kita per diem apa semua. The sad thing about the hotel is it's supposed to be like a 4-star hotel. So ada pool semua. So aku keluar mandi dengan kawan-kawan aku. Bila aku balik, duit aku hilang dalam wallet. Dalam wallet aku tinggalkan dalam hotel tu. Lepas tu, kecoh gila. Satu hotel tu baru buka, kecoh gila. Duit aku hilang. Pasal terus report kat higher management tau. Pasal kita yang launch duduk kat hotel tu as macam kata apa, delegates lah tidur kat hotel tu. So, kau tahu apa jadi? Budak tu kena... Berapa puluh ribu hilang? Aku hilang dalam RM2,000 Malaysia kot. Tapi in US dollar. Banyak. Dia $500. Jalan bawa pakai USD. Jalan Philippines. Mana ada Maybank tak ada bang Philippines. 305 tak payah bawa cash. Dia worldwide recognition. Masuk kedai dia. Ini cerita lain tau. Terus free tak payah bayar. Ini cerita lain tau. Aku nak cerita pasal benda lain tau. So buat report apa semua, malam tu buat report bla bla bla, rupanya mamat tu konon-konon hantar towel ke bilik aku. Walhal kita kata towel tu nak hantar kat the pool kan. So dia hantar kat bilik aku, CCTV nampak dia masuk bilik aku and then dia keluar. Tu diorang macam investigate lah mamat tu, terus kena berhenti and then bila balik bila kira macam aku habis event aku balik, aku masuk bilik aku, ada macam orang bagi kad cinta dekat atas katil aku, siap dengan duit aku dalam envelope daripada hotel. This is from higher management from this hotel. We are sorry that this thing happened to you. Please accept our apology. Gini tau. Dalam hati aku macam, okay, this is a good way for us, macam for me not to tell the whole world lah about this story pasal dia pun tak launch lagi hotel tu kan. So aku punya that is good. That is good though. Betul. Dia jaga hati pelanggan dia. So dari situ aku dah agak tak semestinya kau tidur hotel kokak benda tu akan berlaku. Tak semestinya kau tidur hotel mewah benda tu tak akan berlaku kan. So and dia tengoklah who's running the place actually. That's the most important. Itu dekat Philippines duit hilang, nanti duit dah recover balik bla bla bla. Makan pun terpaksa keluar kan. Aku makan Jollibee 2 hari-hari, makan ayam hari-hari sebab coffee house tutup apa semua. So dekat Myanmar pula cerita dia paling best. Kau tahu Myanmar kan bukan negara yang sangat maju. Dia punya bas persiaran, kita punya bas persiaran cantik kan. Kita punya bas express cantik kan. Dia punya, kau tahu belakang tu bas tu ada kipas kan. Yang biasa Rapid KL rosak dia akan buka kat belakang tu kan. Dia punya bas persiaran dia akan sentiasa buka benda tu, dia tambah 2 kipas besar kat belakang tu. So while the bus travel, benda tu terbuka with the 2 kipas kat belakang tu. Okay, that's their bus persiaran. So benda tu kat belakang macam ni ada flap tapi flap tu macam kipas. Dia sejukkan enjin bus tu. Okay, sampai ni. Yalah, motor mana belakang tu terbakar sial. Ya tu. Dalam so kita dah nampak kan orang macam orang susah apa semua kan. Kita lalu macam kampung tiba-tiba ada kat Myanmar kan ada the big temple, the golden temple tu kan. Kita lalu situ macam kaya juga Myanmar ni kan. So kita orang dah dikatakan untuk tidur di hotel yang antara yang paling bagus kat Myanmar. Sampai depan hotel kau bayangkan hotel tu dia berhenti kat depan shop lot tau. Depan shop lot atau kau turun daripada bus tu ada satu pintu kecil Atas ada guard datang macam ni masuk kami welcome. Ada satu meja, ada satu kursi plastik 2, lepas tu satu lift. Itu dia suruh tulis nama kat bawah tu. Aku dah macam, kejap. Ini ke hotel yang kita nak tidur ni kan? Tapi dekat signboard ni lah hotel dia kan. Lepas tu bro, kita orang dah macam resah gila. Ini hotel ni mesti kokak kat Myanmar. Kita tak boleh expect anything kan. Sekali dia tekan je lift tu, masuk dalam lift tu, naik, buka lobby dia tingkat 2, mewah siul. Like betul-betul macam Hilton punya lobby tu. Ada Alphard semua pakai dekat atas tu macam gila mampus. Kau tahu hotel dia kat shop lot tu, hotel dia kira macam rectangle, yang tengah-tengah hotel tu ada garden garden kat tengah tu, and dia menghadap bilik korang. Dalam hotel tu, apa yang kau dapat Apa nama hotel? Something Garden Hotel. Miu Yong Garden Hotel or something. Okay, kau bayangkan shop lot besar. Sebesar-besar alam tu hotel dia. So kau punya balcony tu actually is tu shop lot punya balcony. So bawah kau nampak orang berniaga lah.
Tapi the hotel dia gitu. Tapi semua fasiliti dalam hotel tu nice apa semua. Ada garden dekat tengah. Bilik dia macam mana bilik dia? Bilik dia macam standard kita. Double queen, ada shower, ada bathtub, ada proper lah. It's proper hotel. Yelah, tapi but how is the design? How is the feeling? Design dia What macam carpet they kalau using, painting macam mana? biasa ke? modern. Betul-betul modern. Betul-betul orang kata apa, dia punya lantai tu laminate. And then dia punya cabinet tu daripada wood. Macam standard hotel kita kan. Dia besar, and then ada aircon apa semua tu. Dia memanjang ke belakang. So tengah tu ada coffee house, ada garden. Tetapi Lo dengan Non nak jadikan cerita, Myanmar tu bukan negara membangun. Hotel tu terletak dekat dalam shop block tu, and sebelah shop block tu adalah landasan kereta api. Sebelah landasan kereta api tu adalah slum. Oh. Okay, satu malam kau tahu apa jadi? Slum tu terbakar Slum tu terbakar bro. Member aku buka pintu bilik hotel dia, buka kat balcony, boleh nampak slum tu terbakar, boleh rasa api tu kat depan muka kita orang. And we all went down there and jadi bomber to stop the fire. And macam korang-korang 30 kru daripada Malaysia, 10 kru kita orang dan kat bawah dah jadi bomber. 20 orang tengah tengok, oi, api kan. Dia tengah tengok kita orang padam api kat bawah tu lah. Kenapa? Sebab bomber dekat Myanmar, dia tak naik truck bomber datang. Truck bomber datang bawa air je. Bomber kat Myanmar datang naik teksi. Pakai naik teksi, dia turun teksi tu, dia tolak slipper dia, dia pakai pos cukang menyebut, baru dia pergi ke crime scene tu. Member aku dah tarik pilih bomber tu semua, dah padam api, dia baru nak pakai helmet tu. Dia macam tak ada apa ni, sekejap ni. And the worst part is, no, hello, api tu tengah marak. Aku cakap tadi ada apa sebelum selam tu? Apa itulah tadi apa? Kau tahu apa jadi tak? Teka ada worst thing could happen kalau ada landasan kereta api. Ada kereta api lalu Kereta api lalu. Api, hotel, landasan kereta api tengah marak, kau boleh nampak daripada atas hotel kau. Tiba-tiba ada ting ting ting. Kau tahu apa yang lalu tak? Kau ajar punya kereta api yang betulkan landasan tu, kepala dia kecil je. Macam tu. Ting ting dia lalu. You know what happened? 30 minutes before that thing happened, we order a freaking room service punya food tau. Kita dah order. Okay, later you come, we pay you. Alright, then tak jadi lah pasal dah terbakar kan hotel sebelah kan. The hotel punya fella tu boleh cakap, please calm down, don't worry, we are not on fire, please calm down. Kepala bana, dia tak suruh semua orang keluar, dia kata stay in your room, we are not on fire kan. Itu macam, bila orang room service tu tolak makanan tu, dia tak tahu hotel tu terbakar. Kau faham tak situasi dia? Semua orang tak tahu nak buat apa. Orang Myanmar kat situ. So dia macam, fire lah. Sir, but your food, please pay in US dollar. Aku macam, bodoh, hotel kau tengah terbakar ni. Kau lagi nak minta US dollar punya food. Selam terbakar ke hotel dia terbakar? Aku confused. Ini shop lot. Kau bayangkan shop lot, landasan kereta api besar mana Non? Kecil kan? Lepas tu sebelah tu betul-betul slum. Hotel tu tinggi, api tu marak. So dia tembak dekat bangunan kita orang. Kau faham tak? Dia tembak, api tu marak. So landasan tu gitu je. So slum tu betul-betul marak api dia. Ini hotel tu benar-benar tinggi. So dia dah tembak dekat kita punya hotel. Faham tak? So kau nampak lah kalau pagi-pagi kau bangun, ada hitam lah dekat dinding hotel tu. Kat tepi dinding hotel tu hitam. Please don't panic our hotel is not on fire. Aku macam bagus. But itulah pengalaman yang best aku sebab aku dilayan secara VIP lah. Breakfast, makan breakfast, tunggu depan hotel, Alphard datang Alphard semua tinted belakang datang, buka pintu, semua masuk. Keluar. Balik hotel, balik daripada venue pun Alphard tunggu kat depan venue, terus tu depan main entrance, Alphard bukakan pintu. Macam itu baru betul Mr. 305. Tapi siapa yang tidur malam dekat bilik yang termarak api tu memang rasa macam dalam neraka lah. Tiba tengah memang mungkin siapa yang dah tidur tu memang rasa dia dalam neraka. Tiba-tiba berpeluh macam apa hal ni. The thing is, knowing Malaysian, diorang yang tidur dekat hotel yang balcony berapi tu, diorang cakap apa tau? Got fire lah, let's come watch.
So everyone watch lah dekat balcony tu. Ada api kat muka, dekat-dekat dengan diorang. Diorang masih tengok je api tu. Bunguk kan. Aku macam Show "Uish." lah, free show lah. Yelah, api apa? Memang free show lah cerita dia. Itu kelakar, babe. Kelakar. Tapi yang kelakar tu itulah memang satu pintu kecil and then naik atas, boom, luxurious as fuck. Ya, Itu benda Ya, tu Don. banyak caught people off guard lah. Yes, Don. Banyak betul. because when you look at properties, orang akan fikir macam let's just look at the outside first. Kalau luar cantik, dalam sih cantik. Kan? Betul. Tapi because you're in a different country, you're still Yeah, coming kita boleh up. nak expect lah. Yeah. And ini semua duit-duit orang yang betul-betul kaya yang invest kat situ. I mean, who else would make a luxurious hotel macam tu kan? It's the same as Cambodia lah, casinos and everything semua kan. Betul. So in that Cambodia. sense memang macam tu lah. So tapi aku rasa it still depends on my mood lah. Macam kalau rasa yang macam nak duduk villa, then you stay Villa. at villa. If rasa macam nak duduk macam an apartment punya style, duduk apartment punya style. Macam nak duduk suite punya style. Kan? Nak feeling chalet kan. chalet lah. Chalet. Tapi Nun, tadi kau mention Cambodia. Aku lupa aku pernah pergi Cambodia agak kan. Duduk buat konsert juga JCJ. Cambodia pun ada juga cerita dia. Pasal kau kata kasino kan. Betul-betul tu. This happened to us, Malaysian crew. Muslim crew lah kata. So dekat Cambodia pula, bos aku dia book butik hotel tu, like 3 butik hotel bersebelahan tu semua kita orang punya. So dia jenis macam shop lot juga atau ada bilik-bilik. Berapa ramai orang weh? Ramai daripada Malaysia, probably like 25 people. So 3 butik hotel tu ngamal untuk kita orang. Satu butik hotel berapa bilik? Ada macam butik hotel 6-7 tak banyak bilik. bilik lah. 6-7 bilik je. Okay. Sebab dia eksklusif kan. Eksklusif tak eksklusif lah. So macam dia jenis macam shop lot, dia converted itu butik hotel yang ada lopong kat tengah-tengah tau. So bila kau budak-budak nakal kan, nak balik pukul 2-3 pagi, you know lah kan. So bila aku tidur kan, hotel tu betul bilik depan, contoh Imran tidur dekat bilik depan, pukul 3 pagi pintu tu terbuka, boom. Nak pergi mana tu? Masa kita semua conquered dekat situ. So yang jadi liciknya orang-orang yang dekat Cambodia tu, dia tahu kita punya schedule kerja. Okay, pukul 10 pagi keluar, pukul 6 balik kerja, atau pukul 8 kita pergi makan di kasino apa benda kan. So dia akan cari opportunity untuk sewakan bilik kita orang tu untuk orang lain bila kita tak ada, for few hours. Kalau tak dia. Ya dulu. Apa jadi, bilik kawan aku tu, kita orang balik daripada makan ke balik daripada kerja, dia buka pintu bilik dia, ada muntah, ada macam tahi orang berak semua dekat dinding kat lantai tu semua. Dia masuk dekat hotel tu. Time tu betul-betul drama kan. Member orang Malaysia tengah cekak orang Cambodia kat bawah tu, tanya what happened then to our room. Dia kata bukan, not my shift lah. Rupanya kawan dia tu yang shift kejap ganti dia jual bilik kita orang tu for 3 hours for Mak Saleh dengan dia punya companion lah, to do the thing inside there. But paling malangnya that day Chinese guy yang masuk. Tak, Chinese guy dengan Cambodian girl yang masuk. So aku tak tahu dia cicong apa, dia mabuk, dia muntah kat beg kawan aku. So ada tai-tai semua kat dalam bilik kawan aku tu. It's really macam worse sampai kita tukar hotel tu, kita pergi tukar bilik tu pergi hotel sebelah. Teruk. Gila teruk. Macam itulah kau experience yang paling best hotel yang aku experience, Fairmont Jakarta. Macam kau nak berak pun kau kena tengok button apa nak tekan kan dekat dia punya bidet tu kan. Macam ini panas bontot, ini kan. Daripada situ sampai ke worst tu semua aku dah melaluinya zaman-zaman aku kerja dulu lah. Untuk dicerita, untuk dipendekkan lah. So satu aku tanya lu, bila kau ada opportunity PhD in video PhD in video operations lah ni. Bodoh. Tak pun Non, orang Melayu kan, sorry to say, but belum sempat nak buat apa, kau duduk dah boom. Nak tekan apa, tak boleh tengok apa-apa macam ni nak tekan apa. Aku suka benda yang convenient untuk aku. Satu aku tanya lu tadi, kalau kita as a traveller solo kan, apa yang kita tengok dalam hotel tu? Apa yang kita rasa? Pasal aku sepanjang aku kerja, aku tak pernah dapat that opportunity. Not to say tak dapat opportunity, aku tak pernah boleh pilih apa. Okay, hotel ni dekat venue, selesa untuk tidur, cukup. That's it. Kan? Betul-betul dekat, lagi bagus lah kan. Tak kisah kau tak makan. payah kan kerja. Usually kalau macam apa, kau family pergi occasion pun. Kan? Family kau pergi bercuti bukannya nak duduk orang kahwin hotel kan. dia orang nak
Biasanya orang kahwin Jadi lah. tengoklah kalau kau cuti dengan family lain, kalau kau pergi cuti kerja, Yap. kalau kau pergi kerja lain, kalau kau pergi Dengan cuti kita orang kan. lain. Kan? Betul. So macam contoh, if we are doing events macam back then kalau aku buat events, if let's say I have to travel ke mana ke benda semua, of course the hotel has to be good, and of course the hotel has to got entertainment. Service betul. Kan? Nah, kena ada good facilities. Lepas dah habis kau tahu, kadang-kadang kau berapa 2 hari 3 hari kadang tak tidur. And then lepas tu kau tidur, kau lelap sekejap tu kau bangun like wee hour, lepas tu tak ada benda nak buat. Kan of course you want to go down to the lounge kan, tengok true. tengok band sikit ke kan. And then lepas tu I don't know, some other things lah that you can entertain yourself lah. You do that lah as a hotel kan, you experience it lah. Tapi in that sense kalau dekat dengan city center, dia very very good. Untung lah kan. Betul. Kan? Tapi aku terbalik dengan aku terbalik dengan Lo. Masa Lo kata dia akan apa, kat hotel tu dia try room service apa semua. Aku pun akan try. Tetapi aku lebih kepada yang bila aku kat hotel tu, aku akan automatically rasa ngantuk nak tidur dekat atas katil tu. And then makan apa semua, aku suka explore tempat tu. Even though aku kat KL, aku akan parking kat hotel tu. Contoh kalau kat Concord atau Shangri-La, let it be lah, the car is inside there kan. And aku naik monorail, pergilah pavilion ke apa. I like that lah. Korang like, orang kata apa, playing tourist kan. But kalau pergi Cerating ke apa, macam luas sikit pada KL, yelah, as much as I want to spend my time in the hotel, tapi aku pun akan try juga lah, to try local cuisine lah. Aku suka gitu lah. Itu that's the difference. Kalau kata memang aku nak macam apa, contohnya dekat KL, dekat Selangor, nak keluar pergi makan dekat hotspot semua kan. Probably I wouldn't take like macam hotel yang gila babi sangat, because the point is not to experience the hotel. So bila aku memang betul-betul want to experience the hotel sahaja, yang I would actually make the effort to get a really like macam a nice hotel kan, so that you can actually experience the nice things about them lah. Benda-benda macam tu. Tapi aku rasa kalau kita ada peluang, aku nak bawa korang pergi nama tempat tu, The Kasturi dekat Cerating. Dia macam sort of like tepi pantai punya kind of villa yang macam Bali style, tapi ada pool dalam tu yang kita boleh ada 2-3 bilik juga dalam satu villa tu. It's nice lah. So insyaAllah ada rezeki nanti kita boleh pergi lah. Itu kita pergi 3 malam. Salah satu malam tu kita rekod podcast kat situ. Malam kedua ada intimate session lah. Oi, sia. Acoustic session. Bawa M yang gitar sekali. Okay. Boleh. Hopefully. Ni semua orang kata apa, cita-cita kita lah. Kita sebagai orang bertanggungjawab, kita dah jalankan tanggungjawab kita untuk vaksin apa semua. So tinggal lagi orang lain lah nak follow ke tak. But aku really ada high hopes yang kita akan buat benda ni bersama-sama. Bercuti dengan kawan macam Non kata, dengan kau kata lo, betul best. Memang kalau sekepala, tak kisah dalam KL atau luar KL, kalau sekepala, apa pun jadi tu. Memang jadi lah cerita dia. And memang jadi lah. Betul. Tapi sebelum kita pergi tu, aku kena bawa wife dan anak aku pergi holiday dulu lah. Tak ada masalah. Sedap. Kita orang holiday belum. Awak nak ke Cerating, Kasturi semua bagai. Kan? Dia nak license dulu lah. Kau nak chop dulu license dengan bini kau dulu. Aku kena make sure benda tu sufficient untuk dia macam, sebab aku confident dia macam boleh lah, pergilah. Pergilah. Dia lagi satu. 3 malam tu is a long time. Aku nak cakap. Beli jiwa. Beli jiwa. Yes, that's the word. Sebab aku pun look forward sebenarnya. 3 malam. Banyak tu Non, 3 jiwa tu beli jiwa tu 3 malam tu banyak. Itulah tu aku fikir ni kalau aku nak Euro trip ni, aku nak pergi Amsterdam ke, nak pergi London ke mana 14 hari, macam mana aku nak beli jiwa ni, macam mana ni kan. Maksudnya kena lah pergi ke Korea dulu, beli jiwa. Ada pergi Korea beli jiwa. Pergi Korea dulu. Sampai Amsterdam tu ranak Jauh lah. Aduh. Kena pergi Korea dulu beli jiwa. Dah anyok-anyok Haseo, bye-bye. Baik, kau betul-betul kau land je dekat Malaysia, terus Amsterdam pula dengan member-member World Trip. Tu yang aku look forward tu. Tu aku look forward. Not necessarily Amsterdam lah, any Euro trip ke, tak kisahlah, whatever lah kan. Sebab tu bila Lo kata dia nak balik JB, aku excited sebenarnya. Kalau Lo balik JB, Lo dekat JB, aku akan pergi untuk bercuti kat JB. Pasal to be honest, JB is one of my favourite place to travel lah. Not to say travel, boleh travel. Boleh lah perkataan travel tu kat JB. Aku suka pasal aku tahu sikit-sikit selip belok kat situ. Tempat nak makan apa, insyaAllah aku tahu juga kan.
Kalau lah. kau pergi sana not for work, then it's travelling lah. Yelah, kadang orang kata lah, mana ada orang kata JB tempat travel kan? Ada orang kata orang gitu kan. Pada aku city boy apa. Aku travel to cities. I like those kinds Yelah, of place lepas tu orang yang cakap macam tu pun bukan orang Johor. Kan? Betul? Ya. Betul? Ha. Kita excited. Dia cerita macam hari dia duduk Johor. Betul. Aku ni jenis orang yang appreciate, different states for the things that are significant to them, tau. What they carry, tau. I really like Johor. Johor has got a lot of nice people. Yeah, It true, is very, very clean bagi aku, everything is governed very, very well lah in that sense of rumah tu. Yeah. But then, different states, they carry different value as well. Yep. So you have to appreciate everything. Semua, So in that sense, any opportunity untuk pergi, kan? Pergi je lah. Just untuk lepak satu malam pun, just angin lain, different place. This is your country, man. You need to go out and go and experience your life. Betul. Pergi lah, jalan-jalan, jejak sikit, tengok tempat kan. Aku kalau lagi JP, ang sana, mi rebus tak lari lah. Lepas tu cari goreng pisang, soto pula. Lepas tu, Selat Tebrau punya Medan tu kan? Yang makan ikan bakar tu. Ada ABC pula macam situ. aku, if let's say macam aku dulu, if I had like macam work assignments kan, kena pergi Johor ke, kena pergi Penang ke, mana benda semua ke, because I'm not a native there, kan, I'm not a local there, so aku tak tahu what are the nicest things that you can get, in that sense. Yep. Tapi even though aku tak ada benda tu, it's fine for me sebab aku still boleh pergi jalan-jalan, aku boleh rasa angin kat tempat macam mana. True. Kalau tak pun aku duduk je lah, duduk lah dalam Airbnb ke, dalam hotel ke, and then experience apa macam dulu lah dia punya room service ke and what not ke, kan. Sebab siang kerja pun dah keluar, dah tengok hustle and bustle macam mana, kan. Even and then certain so different places give you different experience. Betul. Even kalau kau nak kata compare JB to KL pun, it's almost the same tau. Like all the shopping mall sama sih. Kiranya dah tak ada banyak beza dah. So sekarang ni kalau kau pergi Johor tu, kau pergi lah masuk Paradigm Johor JB. Paradigm Mid Valley South Key. Lepas tu you tell me if you feel like you're in a different place. No. Sama tu. It's exactly the same. Belum. Kau pergi atas tu, tingkat atas tu, aku macam, ini bukan macam dekat KL ni Valley. Macam, sama tu. And I think in Johor, you don't have any towers, right? Korang tak ada towers, kan? None like KL, kan? So itu yang sebenarnya buat benda tu lagi tenang tau, actually tau. Because when you enter KL, you're just surrounded by bricks, by cement, by bricks and cement, left and right and what not. So kadang-kadang rasa macam ada lain macamnya feeling lah. Betul. But when you enter a city like Johor, there's a lot of things as well. Tapi dia tak ada pack boom macam dekat sini. Yes. Probably kau rasa kau boleh bernafas, and what not, kan. So itu je lah, sama lah. Aku punya experience, aku pergi Johor, kan. Meluk ni best friend aku duduk Johor. Aku rasa aku jumpa dia kat Johor mungkin sekali je kot semua hidup aku. Rasa aku. Mari lah. Kan? Masa tu nak hantar kau balik ke atau nak ambil kau? Itu sebab kita pergi sekali, nak ambil barang lah masa tu. Just balik sekejap je ambil barang, masa kita balik KL kan masa tu. So itu pun I think we went to what, 2 different places kan masa tu kan. Makan mie dengan apa lagi satu tu dengan cousin kau punya ni kan, truck kan. Kan. Itu pun was an amazing experience. So sebab di sana tak ya, benda bakar sama kan. Lepas tu grill and everything semua. Ni memang kelemahan aku lah, benda-benda gini ni. Aku tak kira lah benda ni bukan special Johor ke benda. Kalau dah aku kat sini, benda ni ada sini, aku lantak lah. Kan? Macam aku cakap, aku experience Johor pun, JB ke benda semua pun bukannya sebab aku tak ada that liberty to spend time dengan Melo dekat JB. Kalau tak, I'm pretty sure memang dia akan bawa ke sini kemari benda semua. Back then, we had the time kalau ada benda semua memang buat lah. Tapi because of work, pergilah. And then tahu lah kau siapa. Kau tahu lah. Betul. Aku suka. Kat mana. Aku suka. And this and that what not. So in that sense tu, pergi jalan seorang lah, sama juga. Apa beza? Itulah, insyaAllah lah. One day kita semua akan pergi ke JB untuk lepak bersama Melo.
Bila dia balik kampung nanti kita makan Aku insyaAllah. bagi aku travelling tu staying in hotel ke mana ke pun boleh, tak masalah, tapi yang penting aku nak drive. Itu je. Alright, boleh. Hmm. 1.4 Drive. VW boleh lah. Sama-sama naik sama-sama Oh, VW 305. Eh, VW 305 awak naik. 305 dia at the side of a driver kan. Okay, dia okay. Okay lah guys, aku rasa for the hotel punya topik kita dah cover pretty much everything, like our story from Non punya perspektif, Melo punya perspektif, tapi kita semua tahu yang jadi hotel tu sesuatu yang menyeronokkan. InsyaAllah benda ni akan jadi benda yang kita dah buat dulu, InsyaAllah akan jadi kembali normal seperti dulu kala. Dan aku rasa kita boleh wrap up kot. Itu je yang aku rasa aku nak share untuk topik ni. Non, Melo, ada apa lagi nak tambah untuk topik ni? Tak ada. Aku just nak cakap tu je lah. Hopefully we'll get to experience those things. Yep. Again. Yes. Soon. Yeah. Again soon and explore these places yang kita tak pernah explore sebelum ni. Tak perlu jauh-jauh pun, probably just dekat depan batang hidung kita je. Yep. Around our houses ke, benda yang kita tak pernah try to explore sebelum ni, because we only look outwards kan. Yep, betul. So Hopefully lah. hopefully soon lah. On? Okay. Aku macam aku cakap lah, aku nak tunggu kan hotel buka balik, and then I can just check in, and then I probably pick a date where aku akan just like letak like meeting after meeting, so aku boleh duduk dekat hotel tu. I can just rent out one suite or one apartment or what not, duduk situ, family aku duduk situ, and then at the same time aku boleh just turun pergi kat meeting room diorang, and then I can enjoy meeting, and then I can drink the tea. Aku boleh makan kek comel-comel macam betul lah, sebab tu aku cakap sebab aku kerja hotel, you know how everything is done tau. True. And you know the cost and whatnot. So bila pergi sana, if you get a meeting room, kau mesti nak tea time. So tea time mesti dia buat teh, dia buat pastries, dia whatnot. Dari muka kan. InsyaAllah semoga kita capai impian anda. Karipap agak Petronas lah. Ni kita bawa 3 tier punya pastry set ni. Faham. Macam nak kau putih kan. So, okay guys, apa yang Non kata, apa yang Luar kata tu akan terjadi kalau macam kita, lagi sekali aku nak tekankan, kalau kita semua ambil vaksin, kita jalankan tanggungjawab kita. So insyaAllah dengan SOP yang betul, dengan safety measure yang betul, so insyaAllah sebenarnya akan jadi kembali normal. So guys, seperti biasa, teruskan menyokong kami, subscribe to our channel, like, unlike, nak komen ke apa, sekali korang nak buat apa, teruskan menyokong kami sehingga hari ni kita bertahan sebab korang juga, dengan sebab kita suka nak buat benda ni. So guys, I think that's it. Terima kasih. Jauhkan diri daripada barang-barang yang terlarang, dekatkan diri dengan orang yang tersayang. Jumpa lagi di minggu hadapan kawan-kawan. Selamat malam. Bye.